Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana به عزنا وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada peluang untuk bersama-sama dengan izin Allah Ta'ala, hidayah dan taufiknya. Allah Ta'ala panjangkan usia kita, beri kepada sihat afiat. Dengan nikmat tersebut, Alhamdulillah kita sama-sama dapat memanfaatkan pertemuan pada malam ini untuk kita ikuti pembentangan metodologi qiraat Asim, yang mana program ini peran RH Qiraat Center. Terima kasih kepada pihak Datin dan juga kepada tim yang banyak membantu melancarkan majlis ilmu kita setiap kali kita bersiaran dalam Zoom dan juga rakaman di live di Facebook dan YouTube. Selamat datang kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia, yang masih lagi bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan ilmu Al-Quran ataupun qiraat, salah satu daripada cabang ilmu yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quranul Karim. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ini adalah pertemuan yang ketiga, siri yang ketiga pembentangan daripada qiraat Asim atau metodologi qiraat Asim, yang saya anggap ini pertemuan yang akhir untuk usul qiraat Asim lah. Kira khatam lah malam ni, dah boleh makan pulut dan sebagainya. Dah khatam kita malam ni, insyaAllah. Harap-harapnya boleh ingat, itu yang penting. Apapun qiraat Asim, tidaklah terlalu susah untuk kita belajar. Dan mungkin ia sebagai permulaan ataupun titik tolak daripada selesai khatam riwayat Hafs. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendalami qiraat itu, maknanya untuk lengkapkan qiraat Asim itu, maka kita belajar ataupun talaki riwayat Syu'bah. Maka program ini lebih kepada membantu tuan-tuan dan puan-puan persediaan untuk mencari guru-guru talaki riwayat Syu'bah. Dan saya fahamkan di RH Qiraat Center ada banyak buka kelas-kelas pengajian talaki daripada guru-guru yang membimbing daripada tempatan, asatizah tempatan, dan juga daripada guru-guru asatizah daripada Mesir misalnya. Jadi banyak membantu ataupun memberi peluang kepada kita untuk bertalaki Al-Quran. Jadi selagi mana peluang yang Allah Ta'ala buka kepada kita itu, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatnya bersama, insyaAllah. Okey, panjang pula mukadimah malam ni. Biasa yang terakhir. Okey Ustaz, share di skrin. Okey. Untuk ini, kalau buku untuk buku yang menghimpunkan ataupun membincangkan qiraat Asim daripada Ustaz sendiri itu, secara buku tu belum ada lagi lah. Yang ada nota-nota kecil je, tapi di sana dah ada tentang usul riwayat Syu'bah, antaranya Fadil Ustaz Abdul Rahim. Maksudnya ramai yang kenal, dan beliau juga sering bersama dengan program RH Qiraat Center untuk jadi rujukan. Jadi insyaAllah ini Ustaz akan tunjuk di slide perubahan-perubahan atau pembincangan tentang usul qiraat Asim. Okey, pertemuan yang ketiga kita malam ni.
mula dengan biografi Imam Hafs, maka lengkaplah malam ni. Kita dah bincang sebelum ni, siapa dia Imam Asim, siapa dia Imam Syu'bah, dah banyak kali dengar. Dah banyak kali dengar sebab kita memang tempat kita kan amal riwayat Hafs, dan mungkin kita dah pun dibentangkan riwayat hidup atau biografi Imam Hafs. Ustaz hanya sebut secara ringkas saja biografi Imam Hafs, dan tuan-tuan dan puan dapat maklumat secara perinci daripada internet banyak ya, yang berkongsikan biografi Imam Hafs, yang seringkas-ringkas pun ada, yang detail pun ada. Baik, Imam Hafs ialah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Abi Dawud Al-Asadi Al-Kufi. Dan ini Hafs bin Sulaiman Ad-Duri Al-Ghadiri Al-Asadi. Gelaran-gelaran yang berbeza yang ulama berikan kepada beliau. Dan dia sebut di situ Al-Kufi, maknanya ulama Kufah lah. Ya, ulama Kufah yang lahir pada tahun 90 Hijrah bersamaan dengan 704 Masihi. Dan Imam Hafs ini murid kepada Imam Asim, dan dikatakan murid yang paling alim di kalangan murid-murid Asim, murid-murid Asim. Bahkan dikatakan banding dengan Syu'bah, dia lebih ke depan lagi lah ya, dalam ilmu qiraat. Bukan sekadar murid kepada Imam Asim, tapi merupakan anak tiri kepada Imam Asim. Jadi bertuah juga, bertuah dia mempunyai bapa tiri, dan dia menafaatkan, mengambil kesempatan untuk mendalami ilmu Al-Quran, ilmu qiraat daripada bapa tirinya sendiri. Ya, itu kadang-kadang susah juga kata bapa tiri, bapa kandung, anak kandung semua tu kadang-kadang susah juga nak ambil peluang tersebut. Memberi peringatan kepada kita ini, memberi peringatan kepada kita, kita lebih lagi seperti ustaz lah, asatizah yang bersibuk-sibuk mengajar orang lain, mengajar orang, kita lupa dalam rumah kita ada juga murid-murid. Jadi ambillah kesempatan sikit sebanyak untuk membimbing keluarga. Kalau kita berkebolehan untuk mengajar, bagi ilmu kepada mereka, ataupun setengah-setengah daripada kalangan kita, dia mengajar orang lain, anak-anak sendiri itu dia bagi orang lain pula mengajar. Tak ada masalah asalkan ilmu itu sampai. Kenapa begitu? Al-maklumlah, anak-anak ni kadang-kadang kita dah biar sangat. Jadi susah nak kawal sikit, kena bagi orang lain. Bahkan anak-anak setengah tu mereka lebih senang, lebih mendengar arahan-arahan daripada guru lain daripada kita. Pengalaman lah rasanya, semua lebih maklum. Baik. Dan usaha beliau yang berterusan belajar daripada gurunya Asim itu lebih-lebih lagi, beliau ni seperti yang Ustaz sebut tadi, pertalian keluarga yang amat rapat dengan Asim, ayah tirinya, akhirnya dia menjadi perawi yang paling utama dalam qiraat Asim. Menjadi perawi yang paling utama dalam qiraat, hubungan kekeluargaan itu salah satunya, dan kerana keilmuan dia itu sendiri menempatkan dia ataupun meletakkan dia itu seorang perawi yang disegani ataupun yang paling masyhur. Dan diriwayatkan daripada Hafs bahawa dia berkata, ini cerita ini pernah Ustaz sebut dan mungkin kita pernah dengar kisah dialog Imam Hafs dengan bapa tirinya Hafs, Asim. Katanya ialah sesungguhnya Abu Bakar Syu'bah, dia berbeza bacaan dengan aku. Jadi Imam Hafs meneliti bacaan Syu'bah agak berbeza dengan apa yang dia baca atau apa yang dia pelajari daripada bapa tirinya Asim. Maka diajukan soalan itu kepada bapa tirinya Asim. Maknanya persoalan mengapa boleh berlaku perbezaan antara dia dengan Syu'bah. Jadi Imam Asim menjawab, aku membaca kepada kamu. Maknanya aku ajar kepada kamu itu berdasarkan Abu Abdurrahman As-Sulami.
berdasar kepada Abu Abdurrahman As-Sulami bacakan kepada aku. Jadi Asim ini dia berguru dengan salah seorang gurunya bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami ini ambil bacaan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi silsilah sanadnya adalah melalui Abu Abdurrahman As-Sulami pada Ali radhiyallahu anhu. Itu untuk Hafs. Manakala aku bacakan kepada Abu Bakar, yakni Syu'bah lah, ya, Abu Bakar di sini Syu'bah lah, ya, berdasarkan Zair bin Hubaish. Zair bin Hubaish, mana story yang lain, aliran yang lain. Asim ambil daripada Zair bin Hubaish, yang mana ini ambil daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kerana itulah berlakunya perbezaan apa yang diajar kepada Hafs dan apa yang diajar kepada Syu'bah. Maka soalan ini yang menarik, persoalan yang diajukan oleh Imam Hafs dan tertulis di dalam kitab-kitab riwayat hidup Imam Hafs, memberi kefahaman kepada berkenaan dengan riwayat-riwayat yang lain. Seperti kita kata Qalun dengan Warash juga berbeza. Qalun lain bacaannya, Warash lain bacaannya, sedangkan pengajian mereka dua daripada guru yang sama, iaitu Nafi'. Jadi dengan apa yang disoalkan oleh Hafs, imam-imam yang lain boleh berlaku perbezaan bacaan tersebut kerana guru itu sendiri mempunyai ramai gurunya. Okey. Dan Imam Hafs ini meninggal dunia, wafat pada tahun 180 Hijrah bersamaan dengan 796 Masihi. Dengan usia dia, Allah Ta'ala berikan usia kepadanya 90 tahun. Dan majoriti kita tengok ulama qurra, imam-imam qiraat, umur mereka antara inilah. Ada yang umur 80-an, 90-an sampai dekat dengan 100. Jadi itulah hitungan usia-usia imam-imam qiraat. Itu usia mereka, usia kita tak tahu lagi usia kita macam mana. Tapi yang pentingnya tengok, walaupun mereka hidup antara 80, 90, 100 tahun, mereka telah meninggal satu khazanah yang besar kepada kita, dan betapa Allah Ta'ala melimpahkan kepada mereka rahmat. Pahala itu tak terhenti, berterusan, tak putus-putus. Kenapa tak putus-putus? Sebab mereka ni yang mengembangkan bacaan bacaan Al-Quran tadi kepada orang bawah mereka, sehingga sampai kepada kita dapat baca Quran itu usaha mereka. Jadi itulah dikatakan pahala yang mudah-mudahan ada sesuatu yang kita nak pahala untuk kita juga mengalir tanpa henti. Jadi seperti mana program yang kita adakan ini, juga ada sokongan-sokongan, sumbangan-sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, itu semuanya menjadikan pahala yang berterusan, insya-Allah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan biografi ataupun riwayat hidup Imam Hafs yang merupakan perawi kedua bagi Imam Asim. Okey, dah azan, bagilah ruang sekejap dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Allah Akbar. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung pembincangan kita pada malam ini berkenaan dengan metodologi riwayat Syu'bah dengan Hafs. Ini yang ke-8 ya. Yang ke-8. Kalau ikut ini yang kira biasa dalam buku-buku qiraat letak tajuk ini tajuk yang terakhir lah. Memang dah nak akhir pun ni. Ya idhafah. Ya. Ya idhafah. Okey. Ustaz bagi definisi pada ya idhafah, mungkin baru ada yang baru ikuti pembentangan metodologi ini. Sebenarnya takrif kepada ya idhafah, apa-apa qiraat kita belajar pun takrif yang sama. Okey, takrif yang sama, pengertian yang sama. Ya idhafah ialah ya tambahan. Satu, kita kena tahu bila sebut ya idhafah ni dia merupakan ya tambahan, dia bukan asal kalimah. Dia bukan berasal daripada kalimah tersebut. Dan syaratnya, ia tersebut tidak berada dalam lil kalimah, pada wazan asal kalimah tersebut. Ini ada kaitan dengan saraf, ilmu saraf dalam bahasa Arab. Maksudnya ialah huruf ya ini bukan berada pada kedudukan lam pada wazan fa'ala. Jadi kalau ada ya tersebut yang kita nampak pada mana-mana kalimah, dia akan berada selepas lam. Sebab dia merupakan huruf bahan, bukan pada huruf lam. Jadi senangnya nak faham ya idhafah ni kalau kita terjemahkan atau lihat kepada maksud kepada ya idhafah tu,
dia menunjukkan kepada ya mutakallim ataupun yang memberi makna aku. Ya ini dia memberi makna aku. Seperti kita kata dalam bahasa Melayu kita sandarkan sesuatu kepada perkataan aku. Ya, rumahku. Jadi ku itu adalah bukan asal kalimah rumah, tapi dia adalah tambahan. Ya. Lagi kita kata kitabku. Jadi itu pun sama. Kita kata kalimah buku, jadi ada juga ku. Ku tersebut merupakan kalimah kepada buku. Jadi dalam bahasa Arab pun hati-hati, bukan semua ya itu merupakan ya idhafah. Jadi itu perlu kepada kemahiran dari segi saraf ataupun kita boleh merujuk kepada terjemahan ayat Al-Quran yang kita baca. Adakah ditulis perkataan aku ataupun tidak? Ya. Dalam mushaf, tuan-tuan dan puan, ini Ustaz dah pernah bentang masa metodologi qiraat Ibnu Katsir tentang ya idhafah ini. Diwali Ibnu Katsir awalnya kan tentang jumlah ya idhafah yang ada dalam Quran. Ada 876 ya. Ya, ada 876 ya. Terbagi pada bahagian, okey, yang mana sepakatnya adalah sebanyak 624 ya. Dan dalam sepakat ini sepakat membaca apa? Mematikan ya berjumlah 566. Okey, ini kita dah cerita sebelum ni. Terulang balik ya. Jumlah yang sepakat dalam bacaan, sepakat dari segi mematikan ya adalah 566. Sepakat memfatahkan ya 98. Jadi total sepakat itu adalah 664 huruf ya. Okey? Kita tak sempat nak kira pun, kita tak sempat nak hitung semua ni ulama-ulama yang kira. Jadi kita banyak ambil manfaat daripada mereka. Kita nasib baik boleh baca aja ya. Alhamdulillah. Okey. Khilaf. Yang khilaf ini maknanya apa? Khilaf ni maknanya berbeza bacaan. Yang berbeza cara bacaan, iaitu 212 ya. Ya, 212 ya. Khilaf dari segi fatahkan ya, khilaf dari segi matikan ya. Maksudnya ada imam yang baca dengan fatah baris atas huruf ya. Dalam tu juga ada yang baca mati berjumlah 212 kesemuanya. Jadi total 664 dengan 212 ini menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 86 ya idhafah. Okey. Baik. Ya idhafah terbahagi kepada 6 bahagian. Ini nak perkenalkan dulu. Pertama, kalau kita lihat ya idhafah ini, dia terletak sebelum hamzah qata' baris atas. Biasa kita jumpa gitu. Contohnya ini ada huruf ya. Ya itu memberi makna aku. Kalau kita terjemahkan ini sesungguhnya aku. Depan ya itu ada hamzah baris atas. Ini pattern yang biasa kita jumpa dalam Quran. Ada ya, jumpa hamzah baris atas. Itu satu. Kemudian contoh yang kedua, pattern yang kedua ialah kita jumpa ya idhafah, depannya ada hamzah, baris bawah. Contoh wahuzni ilallah. Ya, wahuzni ilallah. Jadi ada juga makna aku ilallah. Maknanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada perkataan aku di situ. Kemudian yang ketiga, pattern yang ketiga kita jumpa ya idhafah, depannya ada hamzah tapi baris depan. Contoh inni umirtu. Sesungguhnya aku, depan tu ada hamzah baris depan. Inni umirtu. Okey, itu pattern yang ketiga.
Pattern yang keempat kita jumpa selepas daripada ya idhafah ada alif lam lit ta'rif. Ada hamzah wasal, lepas tu ada lam. Okey, ibadi ada ya. Ya itu makna aku tu. Hamba aku. Ada perkataan aku. Kalau buka terjemahan Quran memang kita akan nampak perkataan aku tu. Jadi itu huruf ya dipanggil ya idhafah. Atau nak sebut ya mutakallim pun boleh. Baik. Yang kelima, yang kelima nampak ya idhafah depannya ada hamzah wasal. Tapi hamzah wasal tu dia tak bersambung dengan lam ta'rif seperti yang pattern 4 tadi. Hamzah wasal dah huruf yang lain. Ini dipanggil hamzah wasal mufrad. Dia duduk bersendirian, tidak bersambung dengan lam ta'rif. Ini juga biasa kita jumpa dalam Quran. Yang keenam, pattern yang keenam ialah kita dapati ada ya idhafah bertemu dengan huruf selain hamzah qata, selain hamzah wasal. Okey. Bertemu hamzah qata, hamzah wasal, dia bertemu dengan lain-lain huruf. Contohnya wa mahya ya, ada ya tu. Ya tu baris atas. Okey. Juga kalau kita tengok terjemahan memberi makna aku dan hidup aku. Ya. Mati aku. Ada ya juga di hujung tu. Jadi dia bertemu dengan huruf waw. Bertemu dengan huruf waw. Jadi inilah 6 pattern yang kita jumpa dalam Quran berkaitan dengan ya idhafah. Okey. Baik, kita lihat keadaan yang pertama. Kita perincikan keadaan yang pertama. Selepasnya terdapat hamzah qata yang baris di atas. Contoh yang kita dah sebutkan tadi, inni akhafu. Okey. Ada 99 tempat dalam Quran. Mungkin sebelum ni tak sempat nak ikuti. Malam ni baru jumpa. Jumlah dia tu, tuan-tuan dan puan-puan, ada 99 tempat. Apa tu? Ya idhafah bertemu hamzah yang baris atas. Imam Syu'bah dia matikan ya idhafah tersebut pada tempat berikut. Sekarang ni Ustaz akan banyak kongsikan bacaan Syu'bah. Sebab Hafs kita sedia maklum, yang Hafs sedia maklum. Ya. Jadi Ustaz banyak kongsikan apa bacaan Syu'bah. Jadi kalau katakan Syu'bah baca makan di sana ada persamaan atau berbeza dengan riwayat Hafs, kita tengok ya. Tempat-tempat berikut. Yang terus kalau tuan-tuan dan puan boleh terus buka Quran masing-masing ke Quran riwayat Syu'bah atau Mushaf Asim. Mushaf Asim ada dengan Hafs. Itu lebih senanglah. Tengok Quran Asim. Kalau belum ada Quran lagi, boleh dapatkan Quran. Tadi nampak Elan tadi, Datin Raja pun ada apa ni menyediakan Quran-Quran untuk tuan-tuan dan puan dapatkan. Jadi boleh hubungilah ya. Okey. Kalau belum ada ya, kalau belum ada. Juga okay, buku kalau ada, Ustaz. Buku Ustaz. Buku buku tu pun ada rancang juga nak sebut. Yang tu bukan setakat Quran qiraat. Rasanya semua ada I think semua Quran dekat Latin 10 qiraat, betul tak? Ke ada beberapa qiraat saja di dalam simpanan Latin? 10 tu Ustaz yang saya keluarkan tu. Ada 10. Semua 10. Ada. Ya. Semua ada. Dulu simpan dulu, baca kemudian. Baca kemudian ya. Macam Ustaz masa belajar di Mesir memang tu hantu kitab qiraat lah. Ni bagi tahu betul. Nak kata hantu ke nak kata apa ulat tu baca kan, biasa orang yang kaji baca. Ini beli je. Baca tak sempat. Tapi rupanya dah beli tu beli tu rupanya dia berguna, dia diperlukan waktu ini. Pantang jumpa. Kadang-kadang beli dah ada rupanya aku beli kemarin. beli lagi ya. Tak ingat. Tapi suka kumpul. Kalau berdebu tu sapu pula simpan balik.
Gitu. Ya, tapi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah maknanya bila kita ada banyak kelas-kelas qiraat, pembentangan-pembentangan, insya-Allah buku yang tuan-tuan dan puan-puan beli atau Quran yang tuan-tuan dan puan-puan beli itu tidak akan hanya sekadar simpan, tapi ia akan dimanfaatkan. Jadi antara buku yang Ustaz tulis, Ustaz dah letak di slide akhir nanti, berkenaan dengan qiraat Hamzah. Buku yang Ustaz dah tulis hasil daripada tuan-tuan dan puan-puan ikuti pembentangan inilah, atau hasil daripada Ustaz diminta untuk bentang, maka diterbitkan buku qiraat Hamzah yang Ustaz namakan sebagai Al-Mughni fi Usul Qiraat Al-Imam Hamzah. Jadi buku tu ada juga pada Datin Raja, boleh berhubung dengan dia lah, ya, insya-Allah. Baik, kita tengok muka surat 200. Dalam Quran muka surat 200 ayat yang ke-83, ya, ayat yang ke-83 berkenaan dengan kalimah ma'iyah. Kalimah ma'iyah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di situ baris atas itu adalah mengikut Quran riwayat Hafs atau bacaan mengikut riwayat Hafs. Jadi Ustaz sebutkan tadi, Syu'bah dia baca dengan mematikan huruf ya. Maknanya sama. Maknanya juga makna aku, ma'i, bersama aku, bersamaku. Bersamaku. Dia bukan jadi makna yang lain kalau letak baris atas ataupun ini tukar jadi mati, tetap makna aku. Cuma dalam pembacaan ataupun dalam qiraat itu berlaku perbezaan bacaan. Yang ini baca mati, yang ini baca baris atas. Okey, ini tempat yang pertama. Dia boleh tanda di situ. Okey. Kemudian yang seterusnya. Yang kedua, muka surat 564. 564 ayat yang ke-28 daripada surah Al-Mulk. Juga kalimah ma'i, kalimah ma'i ini biasa baca qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'i. Kita baca Hafs baca wa man ma'i ya au rahimana. Jadi Imam Syu'bah baca wa man ma'i au rahimana. Wa man ma'i au rahimana. Ini Ustaz crop daripada Quran Syu'bah. Jadi kalau Hafs baca baris atas kita tak panjanglah ma'i ya au rahimana. Kalau baca Syu'bah, bila dia matikan ya, bertemu dengan Hamzah, so kita tahulah di situ ada hukum makmum fasil kan. Ada hukum makmum fasil, panjangnya 4 atau 5 harakat lah. Dia panjang. Ma'i au rahimana. Sebenarnya yang ni senang. Kalau kita dah memang guna Quran Syu'bah, kita tak perlu lagi tanda-tanda, dia dah siap pun tanda. Kalau kita guna Quran Syu'bah, tapi kalau kita guna Quran Hafs, kita nak talaki Syu'bah, memang kena buat banyak kerja sikit lah. Jadi kalau nak jadikan sebagai rujukan, adakan buku Quran Syu'bah, talaki Quran, talaki sebagai Quran Hafs, kita juga Quran Syu'bah sebagai rujukan. Ya. Okey. Terusnya selesai. Itu je yang keadaan yang pertama, yang mana ya idhafah bertemu dengan hamzah qat'nya baris di atas. Beza dengan riwayat Hafs. Terusnya kita tengok yang kedua berkenaan dengan hamzah qat'nya baris di bawah. Ada 52 tempat dalam Quran. Dan Imam Syu'bah baca dengan matikan ya idhafah pada tempat-tempat berikut. Tak beza banyak sangat dengan Hafs ya. Okey, muka surat 112. Muka surat 112 surah Al-Maidah. Terus kita pergi ke Quran, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh tanda. Jadi sini senang. Dah buat siapan. Okey, kalimah yadi ya ilaik. Kita baca baris atas Hafs, yadi ya ilaik. Tapi Syu'bah dia baca matikan ya. Okey, matikan ya. Maka panjangkanlah ya itu jadi mad munfasil,
yadi ilaika liaqtulak. Kalau tuan-tuan dan puan talaki Asim, mana gabungan Syu'bah dengan Hafs, so pilotnya kita akan buat Syu'bah lah. Tuan-tuan dan puan baca Syu'bah dulu. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Kemudian baru baca apa? Baru baca Hafs. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kita gabung Syu'bah dengan Hafs dalam pengajian, ya. Okey, yang kedua, muka surat 127, surah Al-Maidah juga ayat 116. Iblis. Okey. Okay. Yes, if you stop Iblis, two. Okey. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni, depannya ada wa ummi. Jadi kita harus baca baris atas wa ummi ya. Tapi Syu'bah baca dengan matikan ya, wa ummi, 4 atau 5 harakat, ya. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Itu Syu'bah. Lepas kita nak buat Hafs, bila kita talaki Syu'bah sekali, Hafs sekali, kena mahir ibtidak. Di situ kena ambil juga. Jangan sewena-wena kita terus shortcut ataupun ataf. Istilah guna ataf tu maknanya terus kita switch kepada Hafs tanpa melihat kepada makna. Kena hati-hati juga. Contoh yang ni ya. Contoh yang ni kita jangan mula ada wa ummi. Kita kena ambil balik anta. Wa ummi dan mak aku ada dua Tuhan. Jadi tak sesuai lah mula di situ. Anta, ambil anta. Jadi di situ lebih sesuai, ya. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, ayat 72 muka surat 217. Jika muka surat 217 daripada surah Yunus, kalimah ajri. Kalimah ajri matikan bagi Syu'bah. Ada banyak ya ajri ni, nanti kita jumpa. Di sini in ajri illa 'ala Allah. Ya, in ajri illa 'ala Allah. Hafs baca baris atas. In ajriya illa 'ala Allah. Ada lagi pada muka surat 225. Juga kalimah yang sama, ajri illa. Jumpa ya? In ajri illa. Jadi Hafs baca ajri illa. Okey. Yang kelima, lagi 227. Sebelahnya. Juga sama, ajri illa. In ajri illa. Ya. Itu 227. Ayat 51. Ada lagi 371. Juga kalimah atau perkataan yang sama. Ajri illa. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Cerita berbeza-beza. Tapi apa yang diluahkan oleh rasul-rasul, oleh para rasul sama aja. Ini cerita tentang apa? Tentang dakwah rasul-rasul. Mereka ini tak mengharapkan apa-apa kecuali pahala atau ganjaran hanya diserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Bukan mereka mengharapkan daripada manusia, tapi mereka berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi perkataan ajri di sini berbeza antara Syu'bah dengan Hafs, antara mati dengan baris atas. Okey. Kemudian ke 372, muka surat 372 surah Asy-Syu'ara ayat 127. Ya, 127 juga matikan huruf ya. Matikan huruf ya. Ajri illa. Dan muka surat 373. Bila nak habis ni banyak lagi ni. Okey, ajri illa sama juga ya. Ajri illa. Okey, lagi 374. Ajri illa. Kadang-kadang tak perasan pun sebelum ni. Rupanya banyak ayat ajri illa. Daripada pembentahan Syu'bah ini, tuan-tuan dan puan boleh tahu tentang banyak kalimah ajri illa dalam Quran. Itulah maksudnya kita belajar qiraat ini sebenarnya ada sesuatu input yang lain. Jangan kita tutup awal. Kenapa tak belajar qiraat? Susah saya nak fokus pada hafs. Sebenarnya tuan-tuan dan puan bila didedahkan dengan qiraat-qiraat yang lain, kita dapat input-input yang lain. Itu sebagai penambahan ilmu kepada kita. Ya. Okey. Kemudian ada lagi 433. 433. Okey. Surah Saba, ya, surah Saba, in ajri illa, sama juga. Okey, habis. Itu saja. In ajri illa. Senangnya kalau Ustaz boleh sebut secara ringkas tadi, Ustaz akan kata dalam Quran in ajri illa semuanya matikan untuk Syu'bah, boleh juga. Tapi nak mudahkan tuan-tuan dan puan, kita share terus. Muka surat berapa? Muka surat tanda je. Ya? Okey. Baik. Seterusnya kita tengok pula ialah berkenaan dengan pattern yang ketiga. Ada ya idhafah bertemu dengan hamzah qata' yang mana hamzah itu baris depan. Contoh inni umirtu. Ada berapa yang ni? Ada 10 tempat saja. Dalam Quran ada 10 tempat. Ya idhafah bertemu baris depan hamzah. Imam Syu'bah sepakat dengan Hafs matikan ya tersebut. Habis cerita. Dia sepakat yang ni sepakat baca dengan matikan huruf ya. Okey. Jadi tak disenaraikan di sinilah 10 tempat. Boleh rujuk dalam mushaf nanti. Apapun semuanya sama ya antara Hafs dengan Syu'bah pada pattern yang ketiga. Kemudian yang keempat pula ialah berkenaan dengan selepas daripada ya idhafah ada alif lam di ta'rif. Ada hamzah wasal bersama dengan lam ta'rif. Ibadiyas salihun. Contoh tu ya. Ada 14 tempat dalam Quran. Dalam Quran ada 14 tempat. Imam Hamzah, ini cerita yang lain. Imam Hamzah, qiraat Hamzah yang kita buat pengajian kita setiap hari Selasa petang tu, yang banyakkan tuan-tuan pun ikut sama, yang petang tu jam 5 suku kan. Imam Hamzah, kita dah selesai metodologi qiraat Hamzah dan sekarang kita dah fokus kepada praktikal. Dengan seperti mana Ustaz sebut tadi, dengan rujukan kita dengan buku qiraat Hamzah yang Ustaz tulis itu. Jadi Imam Hamzah dia baca dengan ya tersebut dengan sukun, matikan ya. Manakala Imam Hafs dia sepakat dengan Imam Hamzah satu ayat saja pada ayat 124 daripada surah Al-Baqarah, iaitu berbunyi qala la yanalu ahdiz zalimin. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ayat 124. Dan tuan-tuan dan puan boleh buka di ada akhir akhir juz yang pertama muka surat 19. Boleh tengok di halaman 19. Jadi Imam Hafs dia sepakat dengan Imam Hamzah di sini, iaitu dengan mematikan huruf ya. Tapi Syu'bah tak. Syu'bah baca baris atas.
Ibadiyadz zalimin. Qala la yanalu ahdiyadz zalimin. Kan ibadi. Qala la yanalu ahdiya. Ya, ahdiya. Qala la yanalu ahdiyadz zalimin. Itu Syu'bah. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Itu Hafs. Okey. Baik. Ini seperti mana yang Ustaz dah sebut tadi lah. Imam Syu'bah baca dengan baris atas, ya. Baris atas. Baik. Itu dah sebut tadi, muka surat 19. Tuan-tuan dan puan boleh tengok muka surat 19 tadi, ayat yang ke 124. 124 hidupkan dengan baris di atas. Okey, kemudian pattern yang kelima berkenaan dengan selepas daripada ya idhafah itu terdapat hamzah wasal yang tak bersambung dengan lam ta'rif. Ada 7 tempat dalam Quran. Yang ni ada 7 tempat. Imam Syu'bah baca ya idhafah pada ayat-ayat di bawah dengan baris di atas. Okey. Yang pertamanya ialah muka surat 552. 52. Iaitu ayat mim ba'dismuhu Ahmad. Yang dekat atas tu, mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi kalau kita tengok di sini, Imam Syu'bah dia baca dengan ya baris atas, ya. Ya baris atas. Mim ba'diyasmuhu Ahmad. Kalau Hafs baca dengan ya dengan ya sukun, ya. Mim ba'dismuhu Ahmad. Okey. Okey, baik. Tadi Ustaz dah terangkan yang ada tanya khilaf. Khilaf tadi Ustaz dah sebut kan. Khilaf tu berbezalah, berbeza bacaan di kalangan ulama. Perselisihan lah, ya, perselisihan. Tapi perselisihan bukan perbalahan, beza cara baca. Okey. Pattern yang keenam berkenaan dengan ya idhafah yang depannya ada huruf selain daripada hamzah wasal, hamzah qata'. Wa mahyaya wa mamati contohnya. Okey. Ada 30 tempat dalam Quran semuanya, dan Imam Syu'bah baca dengan mematikan ya idhafah tersebut pada tempat-tempat berikut. Syu'bah baca matikan. Yang pertama kalimah liya. Kalimah liya. Bagiku. Li itu bagiku. Li bagiku. Okey. Muka surat 258. Okey, boleh tengok muka surat 258 surah Ibrahim ayat 22. Wa ma kana liya. Okey, itu berbaris. Okey, baris atas. Wa ma kana liya. Cuma matikan. Wa ma kana li alaikum. Sampai situ pun dah okey dulu. Kemudian ulang balik. Kita shortcut lah tu. Wa ma kana li alaikum min sultan. Dan teruslah. Ya. Okey. Maknanya dalam kita talaki itu kita tak semestinya habis daripada awal sampai fastajabatum li, itu track Syu'bah. Kemudian baru baca Hafs, tak semestinya sampai habis. Kita boleh shortcut dulu pada alaik, misalnya kita baca Syu'bah wa ma kana li alaikum. Okey, stop di situ dulu. Dipanggil waqaf intizari. Waqaf intizari, standby untuk kita nak ulang wajah-wajah bagi qiraat yang lain. Baru baca Hafs wa ma kana li alaikum min sultan dan terus. Ya. Okey, kemudian okey, boleh lihat muka surat 312 surah Taha. Surah Taha. Wali, ya, kalimah wali juga. Di sini dibaca dengan
ayat 18, minta maaf, ayat 18 muka surat 313 313. Silap. 313. Muka surat 313. Saya betulkan terus, takut terlupa. Sekejap ya. Okey, 313. Baik. Jadi kalimah wali pun sama juga dibaca dengan matikan untuk syu'bah, ya. Wali ya fiha untuk Hafs. Jadi wali di sini bukan wali nikah kahwin dan sebagainya, ya. Wali di situ maknanya dan bagiku, ya, dan bagiku. Okey. Kemudian muka surat 454 surah Sad 454, lagi jauh tu 454. Juga kalimah wali, dan nampak wali Na'jah tu ayat yang ke-23. Hafs baca wali ya Na'jah, Syu'bah baca matikan ya wali Na'jah. Okey. Terusnya 457, ya. 457 depannya sikit. Surah Sad juga. Ma kana li min ilmin. Syu'bah matikan ya, Hafs hidupkan ya. Ini yang biasa baca ni. Lakum dinukum waliyadin. Muka surat 63. Jadi jangan-jangan nak baca syu'bah dalam solat kan. Kita kan suka baca surah Al-Kafirun kan. Suka baca surah Al-Kafirun, dah segan sikit nak baca Al-Kafirun, selalu baca surah Al-Kafirun. So tukar. Ini baca Hafs, Zuhur baca Hafs, Asar baca syu'bah. Surah yang sama, ya, Al-Kafirun juga, tapi nampaklah ada kelainan sikit. Lakum dinukum walidin. Allahu Akbar untuk syu'bah. Kemudian lakum dinukum waliyadin untuk Hafs. Ya. Boleh, tak ada masalah. Jangan bimbang kalau baca surah Al-Kafirun syu'bah dalam solat. Kita baca syu'bah dalam solat, di sini je yang berubah. Yang lain tak berubah. Yang lain sama dengan Hafs. 4-5 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Fatihah pun sama, jangan bimbang. Fatihah pun sama. Qul ya ayyuhal kafirun sama. Qul huwallah nanti dulu. Qul huwallah nanti kita bincang sekejap lagi. Kan gabung rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallah kan. Yang Al-Ikhlas tu nanti dulu. Okey. Baiti, kalimah baiti. Okey, kita tengok baiti. Muka surat 19. Patah balik. Muka surat 19. Ayat 125. Kalimah baiti bagi syu'bah matikan ya. Matikan ya. Antahira baiti. Baiti lit-ta'ifin. Kemudian Hafs antahira baiti ya lit-ta'ifin. Kemudian 335. Di muka surat 335 surah Al-Hajj. Baiti juga dimatikan ya watir baiti lit-ta'ifin. Okey, kalau baca Hafs baiti ya lit-ta'ifin. Tuan-tuan puan dah tanda awal, senang nanti. Kita kongsi malam ni senang. Ya, Ustaz boleh sebut okey kalimah baiti begitu-gitu je, tapi dengan masa yang Ustaz ambil untuk buat slide ini, mudah-mudahan memudahkan perempuan semua, ya. Jadi bila tak laki tu senang. Okey. Kemudian yang ketiga, muka surat 571 surah Nuh. 571. Okey. Kalimah baiti juga kita samalah ni, ya, dimatikan bagi syu'bah dan hidupkan bagi Hafs. Baiti mu'mina. Hafs baiti ya mu'mina. Okey.
Kemudian kalimah wajhi. Selesai kalimah baiti, kalimah wajhi pula. Muka surat 52. Patah balik. Kena hati-hatilah belik-belik tu sampai koyak. Koyak pula. Maknanya rajin betul ataupun semangat betul sampai tu koyak Quran. Okey, muka surat 52 kalimah wajhi. Tengok. Di sini pun matikan ya untuk syukur. Faqul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an. Kemudian Hafs, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Okay. Yang kedua 137. Muka surat 137 depan surah Al-An'am. Okey. Wajhi inni wajjahtu wajhi lilladhi. Kemudian Hafs inni wajjahtu wajhiya lilladhi. Kemudian kalimah ma'i. Tadi dah jumpa kalimah ma'i, ni ulang balik kalimah ma'i. Cerita lain-lain. Tadi ma'i yang jumpa hamzah. Ini ma'i yang tak jumpa hamzah. Ya. Ustaz asingkan. Banyak sangat. Jadi buat satu slide senang. Nampak tak? Tuan-tuan boleh refer ke muka surat 164. Yang pertama 164. Okey. Jadi kalau buat gini lajulah sikit habis. Yang kedua 301. Kalimah ma'i. Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Ma'iya sabra. Itu 301. Kemudian 302. Sama juga ya. Ma'i sabra. Ma'iya sabra. Kemudian muka surat 370. Inna ma'iya rabbi. Itu Hafs. Yang Syu'bah inna ma'i rabbi. 37. Kemudian 38 ambil yang dekat dengan dia tu 372 pun ada juga. 372 wa man ma'i minal mu'minin. Itu 372. Okey. Atas sikit itu 389 ma'i ridaan. Okey. Ridaan. Ma'iya ridaan. Itu 389. Kemudian sebelah tu muka surat 200. Patah balik ke belakang sikit. Ke depan 200. Ma'i aduwa. Surah At-Taubah. Dan 301. Ma'iya sabra. Tempat yang tadi juga surah Al-Kahfi. Ma'i sabra 301. 323 surah Al-Anbiya. 323 apa ni? Hadza dzikru man ma'i wa dzikru man qabli. Kemudian Hafs, hadza dzikru man ma'i wa dzikru man qabli. Okey. Berapa polis kan? Baik. Ya. Tiba-tiba ada sesuatu. Saya kena tutup yang ni. Saya kena tutup semula yang ni sebab ada tiba-tiba je keluar tu. Okey, baik, habis. Habis pasal ya idhafah. Ya, dah faham? Maknanya ya idhafah ini ya mutakallim yang mana ada tempat-tempat tertentu Syu'bah dengan Hafs tu dia berbeza. Ya, antara baris atas dengan mati. Itu cerita, kalau cerita pasal ya idhafah, cerita pasal baris atas mati, baris atas mati. Ya matikan ya. Persiapan dalam ya idhafah. Terusnya kita pergi berikutnya ialah ya zawaid. Ya zawaid. Zawaid ni ya tambahan. Kita tengok ya zawaid dari segi maksudnya ialah ya yang ditambah di hujung kalimah.
Ya zawaid ini ya yang ditambah, dia berada di akhir kalimah. Berada di akhir kalimah. Dalam pembacaan ke atas resam mushaf Uthmaniyah. Dalam bacaan ada ya. Dalam mushaf tak ada. Dalam mushaf tak ditulis, tapi bila baca ya tersebut wujud. Itu dipanggil ya zawaid. Beza dengan ya idhafah. Ya idhafah memang dah tulis. Siap dah ada ya tu. Nampak dengan mata kasar kita, nampak ya itu. Tapi ya zawaid tak ditulis. Cuma bila baca, diletakkan ya. Okey. Jumlah ya zaidah yang berlaku khilaf, berlaku perbezaan bacaan, perselisihan bacaan, khilaf makna perselisihan bacaan antara isbat. Isbat mana menetapkan ya dan hazaf buangkan ya di qurra ada 62 ya. Perbezaan ataupun khilaf di kalangan ulama qurra berkenaan dengan ya zawaid ada 62 ya. Pertama ya zaidah dihazafkan sama ada wasal waqaf bagi Imam Syu'bah pada ayat. Ini bagi Syu'bah ya. Dia dibuangkan. Sama ada kita wasal ke, kita waqaf ke, iaitu pada ayat ini. Surah An-Naml ayat 36, fama ni Allah, ya, dalam surah An-Naml. Saya tak masuk sudah buka surat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam surah An-Naml, boleh cari dalam surah An-Naml ayat yang ke-36. Ayat ni dah kita kira dalam pengajian tajwid hafz itu dah sentiasa dibincangkan tentang ini, berkenaan dengan kalau kita nak baca hafz waqaf, kita boleh baca dengan dua wajah. Kalau baca hafz iaitu ada letakkan ya ataupun hilang ya. Sama ada kita nak berhenti fama atan atau berhenti fama atani. Nanti ada ceritakan tentang ya. Ini nak sebut tentang ya zawaid. Ya zawaid selepas daripada nun. Kalau kita baca Syu'bah, fama atanillah. Fama atanillah. Jadi tak ada ya. Kalau hafs kita ada ya. Fama atani Allah, ada ya. Ya Allah atani Allah. Syu'bah tak ada ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dah jumpa muka surat berapa? Okey, itu yang Syu'bah. Manakala bagi riwayat hafs, seperti yang Ustaz dah sebutkan tadi, seperti yang dah disebutkan tadi, bagi hafs dibaca dengan isbat. Isbatkan ya ketika wasal mesti ada ya. Ketika waqaf kita boleh pilih dua wajah. Sama ada kita nak letakkan ya ataupun kita nak hazafkan ya tersebut. Boleh dua wajah. Ya. Okey. Baik, ini boleh tengok dalam halaman yang ke 380 ya. Boleh tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam halaman 380 untuk yang tadi yang kita sebut fama atani Allah ni, boleh rujuk ya 380. Okey, kemudian surah Az-Zukhruf ayat yang ke-68. Ya, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-68. Di sini juga sama, bagi kalimah ya ibad. Tuan-tuan dan puan tengok ya ibad. Bagi kalimah ini 489, boleh muka surat 489. Itu awal surahnya. Surah Az-Zukhruf. Dan ayat yang ke-68 boleh rujuk ke muka surat 494 ya. 494. Muka surat 494. Kalimah ya ibad.
Bagi Imam Syu'bah, dia baca dengan isbatkan ya. Letak, isbat itu mana menetapkan ya baris atas ketika wasal. Ketika kita baca wasal, kena ada ya. Ya itu baris atas. Dan bila waqaf, kena matikan ya. Matikan ya. Jadi kalau kita baca ayat ini, baca Syu'bah, ya ibadiyala, hidupkan ya. Ibadiyala, ada ya. Ya tu tak ditulis dalam Quran, tapi bila baca kena ada ya. Tapi kalau tuan-tuan buku Quran Syu'bah, dia cuma letak dot, tanda ya, yang kepala ya. Kepala ya yang macam muka mat silah tu kan. Dia letak ya, lepas tu dia letak baris atas. Cuma kita kena faham, itu dipanggil ya zaidah, ya tambahan. Ya. Bila baca ya ibadillah, kalau sambung, kalau waqaf ya ibadi, itu Syu'bah. Kalau Hafs sambung ke waqaf ke ya tak ada, ya ibadillah khauf, itu sambung. Kalau waqaf ya ibad, tak ada ya. Itu beza. Okey. Habis. Kita masuk kepada yang terakhir. Yang terakhir, okay, berkenaan dengan okey. Baik. Beberapa kalimah fash al-huruf. Ya. Fash al-huruf ni maknanya kalimah-kalimah atau lafaz-lafaz yang berbeza bacaan di antara imam-imam qurra. Di sini Ustaz akan bandingkan antara Hafs dengan Syu'bah. Okey, terus ke muka surat 594 dan 601. 594 601, kalimah muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Yang ini tak ada formula ya. Yang ini tak ada formula. Ini kalimah ni memang kalimah bacanya begini. Dipanggil fash huruf. Ya, surah ini, tempat ini, ayat ini bacanya begini ikut Syu'bah. Hafs begini, ya. Tempat ini, ayat ini, surah ini, Hafs baca begini. Kalau yang awal-awal kita bincang bab 1, bab 2 semua sampai 9 tu adalah dipanggil usul. Usul tu dia ada formula, kaedah. Okey, ada kaedah. Yang ini tak ada kaedah. Cuma kita boleh dapat maklumatnya, disebut tempat begini bacanya macam ni. Contoh muqsadah ada 2 tempat dalam Quran, al-balad dengan al-humazah. Bagi Syu'bah dia baca musadah. Dan memang Quran dia dah tulis gini. Musadah. Senang ya kalau kita baca Quran yang dah mengikut riwayat Syu'bah, tak perlu hafal. Jadi itu lebih memudahkan kita, taklah streskan sangat. Sebab kita guna Syu'bah dia dah siap tulis ya. Okey. Tapi kalau orang tak tahu dia guna Quran Syu'bah, dia ingatkan tulis begini, dia kata salah cetak. Ini tertinggal ni Hamzah, dia tulis pula Hamzah atas tu. Hamzah matikan. Jangan rajin sangatlah. Jangan rajin sangat. Memang itu mengikut Syu'bahnya begitu, musadah. Hafsnya muqsadah. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Hafs, pastikan yang tuan-tuan dan puan-puan tu baca matikan Hamzah betul-betul. Innaha alaihim muqsadah. Matikan Hamzah. Muqsadah. Muqsadah ada apa? Syiddahnya. Sifat syiddahnya untuk mati. Bukan longgar-longgar, tak longgar-longgar lagi. Ya, bukan rakhawah. Jadi muqsadah, tapi setengah orang mungkin tak perasan, dia baca berhenti inna alaihim muqsadah, dia sekadar lalu gitu je. Bila dia buat dengan ringan, mungkin dah rupanya dah bertukar hamzah tu jadi waw, maka itu bukan bacaan Hafs, dia adalah antaranya riwayat Syu'bah. Okey. Kedua, Huzuwa ada banyak dalam Quran, beberapa tempat dalam Quran. Secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan, dia baca dengan huzu'a. Ya, baca huzu'a.
Okey. Jadi boleh lihat di awal dalam surah Al-Baqarah pun ada Al-Baqarah ada, surah Al-Maidah pun ada. Sebab itu banyak sangat kalimah huzwa. Okey. Kemudian kalimah kufuwa. Ni tadi kita dah tahu surah Al-Kafirun macam mana lakum dinukum walidin. So yang ini untuk surah Al-Ikhlas, Syu'bah baca kufu'a walam yakul lahu kufu'an ahad. Beza dengan Hafs. Kufuwan ahad. So Zuhur kita buat Hafs, Asar bawa Syu'bah. Surah yang sama Al-Kafirun keluar Allah dengan itu pun sama Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas kan. Jadi kita tahu Syu'bahnya kalau surah Al-Ikhlas sini je yang berbeza ya. Okey. Kemudian kalimah khutuwat. Mana-mana tempat juga kalimah ini saya bawa contoh dalam surah Al-Baqarah, boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah 168. Kalimah ini bagi Syu'bah dia matikan ta. Khuta. Ada kalah lah. Khutwati. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Kalau baca Hafs, kita hidupkan ta betul-betul. Baris depan. Wala tattabi'u khutuwati. Hidupkan ta betul-betul. Ya, jelas, clear bunyi ta baris depan. Okey. Kemudian Rauf. Ya, Rauf. Kalimah Rauf bagi Syu'bah dibaca tanpa waw. Tak ada waw. Dan Hamzah itu menumpang pada huruf waw je. Hamzah menumpang pada waw. Kalau kita baca Rauf, wallahu raufum. Rauf banyak dalam Quran. Wallahu raufum bil ibad. Kalau baca Syu'bah, wallahu raufun, macam jalan cepat sikit. Wallahu raufun. Nampak? Itu Syu'bah. Kalau nak berhenti, Hafs, wallahu rauf. Itu kalau kita wakaf untuk Hafs. Kalau kita wakaf untuk Syu'bah, bezalah. Kalau Syu'bah, wallahu rauf. Tak ada mat lagi lah. Wallahu rauf. Jangan berhenti sama juga. Okey. Kemudian kalimah ridwan. Kalimah ridwan, semua mana-mana tempat dalam bacaan Syu'bah ini dia baca dengan ridwan. Rudwan. Ya. Rudwan. Okey. Contohnya saya ambil dari Imran ayat 162 afamanittaba'a ridwanallah. Jadi bacaan Syu'bah afamanittaba'a ridwanallah. Ridwanallah. Okey, kalimah mubayyinah bagi Syu'bah. Bagi Syu'bah dia baca mubayyanah. Ini banyak tempat juga dalam Quran. Mubayyinah contoh dalam surah An-Nisa. Mubayyinah ni dipanggil mufrad, kalimah mufrad. Ya. Okey, Ustaz senaraikan di sini. Ni. Untuk tuan-tuan dan puan-puan refer dalam muka surat yang keberapa. Sebab mubayyinah ni dia ada dua, ada mufrad, ada jamak. Jadi yang mubayyinah bagi bacaan Syu'bah dibaca ya baris atas, mubayyanah. Ya. Dalam surah An-Nisa ada, dalam surah Al-Ahzab ada, dalam surah At-Talaq pun ada juga. Ya. Okey. Kemudian sempat salin ini. Kemudian kalimah mubayyinat. Ini jamak.
Bagi Syu'bah sama juga, dia baca dengan ya baris atas, mubayyanat. Ya. Mubayyanat. Jadi antaranya ialah surah An-Nur, ada dalam ayat 34. Boleh refer muka surat 354. Kemudian sama juga surah An-Nur ayat 46, muka surat 536. Salah tu muka surat An-Nur tu. Surah An-Nur. Okey. Bayinat. Surah An-Nur terbalik ya. 356. Okey, kejap ya, saya tukar terus, takut salah. Takut tak ingat tukar nanti. Okey, 356. Ayatnya muka surat 356. Surat Talaq ayat yang ke-11. Muka surat 559. Ya, 559. Okey, dibaca baris atas mubayyanat. Baik. Kemudian kalimah mikala. Mikala itu boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Kalimah wa mikala ada berapa, ada tempat yang apa ni, surah Al-Baqarah juga dibaca dengan wa mikail. Ada hamzah, lepas tu ada ya. Ada hamzah, lepas tu ada ya. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana resam dia tulis mikala. Waw, mim, ya, kaf. Lepas tu macam rumah. Rumah ya kan? Macam rumah ya. Tapi dia letak alif. Kalau kita fikir dari segi resam, kenapa dia tak eja terus dengan kaf alif besar terus? Alif besar, ya. Mim ya kaf, kemudian buat alif besar gitu, lepas tu baru lam. Rupanya dia eja mikala, dia buat kaf, lepas tu rumah ya. Standby di situnya ialah meraihkan qiraat yang lain, ada baca dengan ada huruf ya di situ. Mikaila. Ada ya. Okey, Mikala. Michael, orang Inggeris kata Michael. Mikala. Mikail. Kita hafal dulu masa kanak-kanak dulu. Jibril, Mikail, kan? Jibril, Mikail, Israfil, nama-nama malaikat. Jadi Mikail, maknanya itu mengikut syu'bahnya. Okey. Kemudian makanatikum. Makanatikum ada beberapa tempat dalam Quran. Ini sebagai contohnya surah Al-An'am ayat 135. Bagi syu'bah dibaca dalam bentuk jamak. Makanatikum. Makanatikum. Ya. Kalau boleh rujuk di sini, mungkin tak berapa nampak ya. Susahkan sikit. Okey. Ini. Kalau boleh screenshot lah. Pada surat 145 ada makanatikum. Pada muka surat 232 ada makanatikum. Pada muka surat 235 makanatikum. Muka surat 444 makanatihim. Muka surat 462 makanatikum. Jadi tempat-tempat yang disebutkan ini bagi syu'bah dibaca dengan bentuk jamak, ya, dibaca bentuk jamak. Okey. Termasuk yang surah Yasin tadi kita baca walau nasya masnahum ala makanatihim, dibaca makanatihim. Sekarang senang aja. Senang aja kita nak cari kalimah ini duduk surah-surah mana, tekan aja di tekan dalam internet, search Google, tanya Google. Masalah. Okey.
Baik. Kemudian kalimah al-mayyit. Bagi Syu'bah dibaca al-mayti. Dalam bacaan Hafs kita, ada juga tempat yang dibaca yami. Ada juga yang dibaca dengan ya bertasydid. Tapi bagi Syu'bah, semua yang dibaca ya tu dimatikan. Al-mati. Yang kita baca bersabdu, dimatikan. Kalau kita baca mati, dia memang dah matikan ya tu. Al-mayyul hayya minal mayyiti, itu ada sabdu. Jadi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya? Jadi baca Hafs biar jelas betul-betul kita hidupkan ya baris bawah. Tekankan, sabdukan dia minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal. Okey. Banyaklah. Inilah tempat-tempatnya. Sempat cari juga sekejap tadi. Okey, muka surat maknanya dalam yang ni yang Ustaz senaraikan ini dalam muka surat 2653, 107, 140, 212, 280, 406, 442 bercampur-campur. Ada yang memang kita dah baca matikan ya, kita baca dengan tasydid ya. Okey. Jadi Syu'bah semuanya matikan huruf ya. Baik. Okey, terusnya kalimah ba'is. Bagi Syu'bah harus dibaca dua wajah. Pertama macam Hafs. Ba'is ini dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan dan puan boleh refer ke surah Al-A'raf ayat 165. Ya, surah Al-A'raf ayat 165. Boleh tengok dalam muka surat. 172. Tuan-tuan dan puan boleh buka muka surat 172. Ya, surah Al-A'raf. Kalimah ba'is. Syu'bah boleh baca dua wajah. Dia boleh baca macam Hafs dan dia boleh baca dengan bacaan yang lain. Ya. Dia boleh baca bisin. Sorry. Okay. Dia boleh baca bisin. Kita tak masuk ke sini. Bisin. Ya. Bisin. Satu dibaca dengan ba'is dan satu lagi bayi asin. Bisin yang kira lain. Satu ba'is sama dengan yang Hafs dan satu lagi dia baca dengan bayi asin. Yang bisin itu kira lain. Bayi asin. Maknanya Hamzah tak ada. Bayi asin tu Hamzah ada tapi dia datang selepas ya. Bayi asin. Bayi asin. Satu Hamzah datang awal, baisin. Satu lagi Hamzah duduk kemudian, bayi asin. Okey? Dan qiraat lain ada yang baca bisin. Sebab tu ejaan dia macam tu. Dia ba kemudian terus rumah ya. Hamzah ada rumah. Standby boleh dibuang, boleh dimasuk semula. Ya. Okey. Jadi bulan dua kalilah di situ. Baik. Seterusnya bimafazatihim. Ini dalam surah Az-Zumar. Bimafazatihim. Okey. Dibaca dengan ada alif selepas zai. Bimafazatihim. Panjang ya. Zatihim. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 61. Baik, ini kalimah yang biasa kita jumpa dalam Quran. Kalimah buyut, rumah-rumah. Rumah-rumah, buyut, mana rumah-rumah. Cuba tak baca seperti Hafs, dia baca biyut. Biyut. Ada ayat yang banyak rumah. Tuan-tuan dan puan tahu tak? Dalam ayat Quran ada satu ayat yang banyak rumah. Kalau buat teka-teki. Ayat apa yang banyak rumah? Ayat apa yang banyak rumah? Okey. Kita tengok. Ini ayat dia. Surah An-Nur. Ini banyak rumah ni. Surah An-Nur ayat 61. Semua tuan-tuan dan puan nampak yang merah-merah ini semua buyut, buyut, buyut. Semua Syu'bah baca biyut, biyut, biyut. Ya.
Buyutikum dibaca biyutikum au biyuti abaikum au biyuti ummahatikum au biyut semua ya. Buyutan pun juga dibaca biyutan. Okey. Maknanya biyut tu maknanya rumah juga. Tapi kalau kita translate bahasa Inggeris biyut, beauty lain pula mana kan? Beauty. Okey. Sikit lagi. Ni'ma Syu'bah baca dua wajah. Pertama matikan ain. Matikan ain dan wajah kedua ikhtilas. Matikan ain berserta dengan mim tak bersabdu. Jadi kita baca macam mana? Ni' matikan ain. Ni' matikan ain. Ni' lepas tu sabdukan mim. Ni'ma. Itu bacaan Syu'bah. Itu satu bacaan. Ataupun kita ikhtilas. Ikhtilas ni kita sebut sedikit saja ain 2/3 harakah. Sebut dengan macam seolah menyambar. Innallaha ni'ma. Innallaha ni'ma. Beza dengan Hafs, dia kena bunyi clear ain baris bawah. Innallaha ni'ma. Dia jelas bunyi ain baris bawah. Ni'ma. Innallaha ni'ma. Jadi kalau kita baca Hafs, pastikan ain tu sebut dengan jelas. Kalau kita baca dengan orang panggil hidup segan mati tak mau, dengan baris hidup ke mati ke tak tahu. Jadi itu dah baca macam Syu'bah. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Okey. Itu kalimah ni'ma. Baik. Kalimah wamuda, tuan-tuan dan puan nampak ada alif selepas dal. Dalam Quran kita ada tanda bulat kosong pada huruf alif. Sebenarnya alif itu berfungsi bagi bacaan yang lain. Bagi Hafs memang tak berfungsi. Bagi Hafs kita nampak itu hanya ada pada tulisan. Itu je lah yang kita kalau belajar Hafs, setakat Hafs kita cuma boleh terangkan apa. Okey, alif ini ada tanda bulat kosong menunjukkan alif ini hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Itu je lah yang kita boleh huraikan bagi mereka yang ataupun kita yang hanya belajar Hafs. Bila kita didedahkan dengan qiraat, rupanya yang alif ini sebenarnya ada kena-mengena dengan qiraat yang lain. Yang mana Syu'bah membaca dengan bertanwin. Dal tu bertanwin. Tanwinnya fathatain, baris dua di atas. Sebab itu kalau kita tengok adan, dal bertanwin baris dua di atas ada alif. Mana-mana kalimah yang tuan-tuan dan puan tengok, bila baris dua di atas akan ada alif. Kecuali ta marbutah. Ta marbutah dia tak letaklah alif. Ya, ta marbutah kalau baris dua di atas dia tak ada bersambung dengan alif. Ataupun kecuali huruf hamzah. Kalau kita tengok kalau hamzah tu baris dua di atas, selepasnya tak ada alif. Apabila sebelumnya dah ada alif. Itu kaedah yang terasinglah. Kalau hamzah ni sebelumnya dah ada alif, selepasnya takkan ada alif lagi. Jadi di sini wasamu dan da'i qiraat yang lain antaranya Syu'bah yang baca bertanwin. Adan wa samudan qad tabayyana. Ya, wa adan wa samudan wa qad tabayyana. Okey. Jadi ada tanwin. Kalau waqaf jadi mad iwad lah. Wa samuda. Nampak alif tu dah berfungsi. Jibril tadi Mika baca Mikail, ini Jibril baca Jabrail. Ya, ada beberapa tempat Jabrail dalam surah Baqarah tu ayat 98 sebelum tu pun ada dibaca Jabrail. Ya, wajib wa rusuli wa Jibril wajib dibaca Wajabrail. Okey. Baik, ini yang terakhir saya rasa. Kalimah ladunni hari itu saya pernah sebut sentuh tentang surah Al-Kahfi kan. Ini juga surah Al-Kahfi iaitu ayat yang ke-76 berkenaan dengan bacaan bagi Syu'bah.
Ismam di sini maknanya kena muncungkan kedua bibir mulut, mengisyaratkan huruf itu huruf yang berbaris. Huruf dal baris depan. Dalam Qurannya mungkin yang Ustaz crop di sininya ialah tanda bulat macam ni. Mungkin Quran yang lain Ustaz tak pasti bentuknya macam mana, mungkin sama. Ini petunjuk kepada ismam. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita ismam cara. Cara yang masyhurnya ialah dia matikan dal dulu. Lad, lad, kemudian muncung. Lad, ni, lad, ni, lad, ni. Itu satu. Ataupun kita nak terus muncung. Lad, ni, qad balagta min ladni udhra. Kalau muncul terus tu tak jadi qalqalah lah. Kalau kita matikan dia dulu, ada qalqalah. Maknanya muncung selepas mati, kita dal yang mati baru muncung, ya. Sebut dal yang mati baru muncung, itu ada beberapa pandangan daripada ulama, ya, yang menyebutkan begitu. Dan ada yang baca langsung kepada ijma'. Okey. Baik, seterusnya ialah hammalata. Ini yang terakhirnya, ada habis dah tu. Nak khatam lah. Hammalatal hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini sekadar tuan-tuan puan semua, hammalata tak berubah. Antara Syu'bah dengan Hafs sama. Tapi hammalata ini adalah yang baca dengan baris atas, iaitu qiraat Asim. Yang lain semua baca dengan baris depan. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Asim baca hammalatal hatab. Okey. Alhamdulillah. Ini sebagai pemakluman lah berkenaan dengan buku yang mana Ustaz pernah sebut sebelum ini berapa kali, tentang buku qiraat Hamzah yang ditulis dalam bahasa Melayu. Nama dia dalam bahasa Arab, tapi dalam tu bahasa Melayu. Al-Muni fi Usul Qiraat Al-Imam Hamzah, untuk rujukan kita bincang pada setiap hari Selasa besok. Kelas kita untuk setiap hari Selasa berkenaan dengan cara bacaan qiraat Hamzah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat kepada buku ini, dah boleh berhubung dengan Datin lah, Datin Raja, untuk dapatkan buku. Di mana bincangan kita, kelas kita petang Selasa banyak merujuk kepada buku ini. Dan besok tuan-tuan dan puan-puan, kelas kita seperti biasa, dan kita ada 3 soalan kuis bagi tahu awal, bagi semangat sikit. 3 soalan kuis yang akan berpandu kepada buku ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dah ada senang, dan tuan-tuan dan puan yang belum ada boleh dapatkanlah daripada Datin Raja. Harga, tak pun lupa harganya berapa, 27 ke berapa, Ustaz lupa kan, RM27 kalau tak silap Ustaz, ya. Buku Al-Muni fi Usul Qiraat Imam Hamzah. Okey. Ya, Ustaz, Syukran 27 jazilan. dan harga pos dalam RM8. So, harga pos 35. Kalau malah nak harga pos, pergi ambil rumah Datin. Ya, betul? Okey. Baik, insya-Allah. Okey, itulah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai pembinaan metodologi qiraat Asim, 3 sesi. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu, dapat tambah berkenaan dengan cara bacaan Imam Asim. InsyaAllah selepas daripada ini, program kita akan diteruskan lagi dengan pembentangan metodologi qiraat yang lain. Ikut susunannya adalah qiraat Abu Amr. Ya, Abu Amr. Sepatutnya dulu Nafi', lepas Nafi' Ibnu Katsir, terus Abu Amr. Tetapi untuk bagi laluan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru nak berjinak-jinak dengan qiraat, itu yang kita bincang dan dicadangkan untuk pembentangan qiraat Asim. Jadi dah selesai. Dah ada pendahan baru kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inilah rupanya qiraatnya, ya. Ada yang nampaknya tak adalah susah sangat, ya. Ataupun mungkin nampak macam susah. Tapi saya rasa taklah susah sangat. Untuk yang seterusnya kita akan belajar qiraat Abu Amr. Ya, qiraat Abu Amr. Cuma saya dah maklum pada Datin Raja, maknanya kita akan bertemu pada bulan 10. Maknanya minggu depan kelas ada,
tapi diadakan qiraat Hamzah, dan minggu yang kedua tu pun sama qiraat Hamzah. Sebab Ustaz minta cuti 2 minggu, cuti daripada pembentangan yang baru untuk persiapan Ustaz menyiapkan nota. Mudah-mudahan dapat buat yang terbaik lah. Kalau cepat-cepat tu takut ada yang sesuatu yang tertinggal dan sebagainya. Jadi minggu depan kita tetap bersama-sama, tapi untuk kita sambung tadarus qiraat Hamzah. Jadi untuk Abu Amr nanti pada bulan 10 nanti insya-Allah. Ya, setakat itu dulu, wallahu alam. Ada soalan tak? Okey, tak ada. Baik. Nampaknya tak ada Assalamualaikum soalan. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada soalan. Ya, silakan. Berkenaan dengan kalimah-kalimah yang ada buat perubahan makna macam makan, natikum ataupun mubayyinah tadi, Syubah baca dengan jamak, Haus baca dengan mufrad. Jadi adakah perubahan makna itu pada kalimah itu saja ataupun perubahan makna itu pada keseluruhan konteks ayat? Macam mana saya kalau ada perubahan makna tu? Perubahan makna maksud apa tu? Maksudnya adakah ia memberi perubahan pada makna ayat tersebut? Ya, keseluruhan ayat ataupun pada kalimah itu saja. Okey, itu kita boleh rujuk kepada tafsir. Biasanya dia merujuk kepada kalimah itu. Yang tu baca dengan jamak, maka penafsirannya kepada jamak, dan mungkin dikembangkan lagi dalam penafsiran. Ustaz pun tak tengok sangat tentang itu, tapi boleh setakat yang Ustaz faham lah, ya, yang Ustaz faham, kalau dia berubah kepada sebut daripada antara mufrad dengan jamak, maknanya hanya pada kalimah itulah menunjukkan jamak ataupun mufrad, ya, menunjukkan banyak ataupun sedikit, ataupun mungkin ada juga kait dengan ayat keseluruhannya. Wallahu a'lam. Ustaz pun kena tengok betul yang tu. Ada segi tafsir. Tak berani nak komen yang tanpa maklumat yang betul. Apapun beza dari segi yang disebut tadi, beza dari segi kuantiti lah. Kuantiti. Mungkin ada ulama pentafsir yang melihat secara keseluruhan ayat itu penafsirannya merujuk kepada kuantiti banyak ditafsirkan dalam bentuk yang lain. Ulama yang tafsir merujuk kepada mufrad ditafsirkan dalam bentuk yang lain pula. Mungkin juga. Terima kasih Ustaz. Allahu a'lam. Okey, sama-sama. Tapi apa yang Ustaz bentangkan tentang farsi huruf itu bukan semua lagi, ya. Ada lagi tempat-tempat yang lain. Hanya kongsi sebahagiannya saja untuk gambaran pendedahan awal kepada tuan-tuan dan puan. Bukan semua. Ada lagi tempat-tempat yang lain tak dalam pembentangan ini. Ya. Okey. Itu saja, ya. Okey. Baik, saya tak ada apa-apa. Setakat itu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi, ya, pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Lina. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Kalau dia ada baca seperti 40 tak
Okey, insya-Allah.